Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita berada di dalam pengajian ilmu pada petang ini. Dan insya-Allah kita akan memasuki surah baru. Kita akan masuk suratul Alaq. Ya. Jadi saya akan bacakan bermula dari ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat kelima. Bersesuaian dengan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui olehnya. Baik, itu adalah terjemahan dan maksud daripada surah Al-Alaq, bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang kelima. Ya. Baik. Kalau kita lihat di sini, sebelum kita nak memulakan tadabbur kita daripada ayat pertama sehingga ayat kelima, ada beberapa perkara yang untuk kita sebutkan mengenai keutamaan surah ini. Yang pertama daripada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah berkata, yang pertama sekali yang Allah hantarkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda melihat dalam mimpi baginda mimpi yang benar. Dan baginda melihat seringkali didatangi dalam mimpi baginda itu adalah seperti cahaya di waktu subuh. Sehinggalah baginda suka beruzlah menyendiri di Gua Hira sejak daripada mimpi itu. Sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan kepada baginda surah Al-Alaq daripada ayat yang pertama hinggalah kepada ayat yang kelima yang dibacakan tadi. Dan setiap kali Jibril AS menyuruh Nabi SAW membaca, maka baginda menjawab, aku tidak boleh membaca. Diulang kali kedua, jawapan yang sama. Diulang kali ketiga, jawapan yang sama. Sehinggalah akhirnya Jibril AS melepaskan pelukan kepada Nabi SAW. Ya. Baik, maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya pengajaran yang kita nak ambil adalah surah Al-Alaq ni, kalau kita tengok, ia berasal daripada
ayat yang pertama padanya iaitu ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang kedua daripadanya Allah sebut tentang alaq. Alaq ni adalah segumpal darah. Dan segumpal darah itu adalah salah satu daripada awal kejadian penciptaan manusia. Jadi sebab itu kata para ulama, surah Al-Alaq ini adalah surah yang sesuai sebagai pengenalan. Ya, surah yang sesuai sebagai pengenalan untuk kita mengetahui asal usul tujuan kita diciptakan. Untuk kita mengetahui tentang objektif dan matlamat kenapa kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Jadi sebab itu surah ini menjadi wahyu pertama yang Allah turunkan. Sebab betapa pentingnya Allah nak bagi tahu jika manusia gagal mengenal asal usul mereka. Jika manusia gagal mengetahui apa tujuan hidup mereka, kenapa mereka diciptakan, maka mereka akan hidup di dalam kesesatan. Mereka akan hidup di dalam kejahilan dan mereka akan hidup di dalam keadaan tidak ada petunjuk yang menunjukkan mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu penting sebagai kita mentadabur surah Al-Alaq ini. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang pertama. Allah memulai surah ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra memberi kepada maksud iaitu baca. Ya. Iqra ni dia ada beberapa maksud. Yang pertama maknanya baca, yang kedua maknanya adalah faham. Sebab tu nanti kita tengok pada ayat yang ketiga tu Allah Ta'ala mengulang semula perkataan Iqra. Sebab Iqra bukan sekadar kita membaca, tetapi kita membaca dengan tujuan kita hendak memahami apa yang kita baca. Sebab mana ada orang baca, dia tak faham kan? Mestilah bila orang tu baca, dia akan faham apa yang ia baca. Ya, baik. Maka di sini, pengajaran yang boleh kita lihat adalah menunjukkan kepada kita, disebutkan bacalah, maknanya sebutlah. Yang kedua, makna kepada Iqra itu adalah sebut. Jadi kat sini ada tiga lah. Membaca, menyebut, memahami. Okey, ada tiga benda ya. Membaca, menyebut untuk mengingati, dan yang ketiga adalah memahami. Baik. Di sini, kalau kita lihat, Allah Ta'ala mengajar kita. Mengajar kita bahawasanya ada beberapa pengajaran yang sangat penting. Pertama, Allah mulakan dengan Iqra. Kerana nak menunjukkan kepada kita bahawasanya tujuan kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita, hidupkan kita di atas muka bumi ini adalah supaya kita menjadi sebagai hamba Allah yang mulia. Sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah. Dan tidak ada kemuliaan yang selayaknya bagi seorang khalifah itu melainkan adalah ia memiliki ilmu. Ya, melainkan ia memiliki ilmu. Kerana seseorang itu tidaklah ia akan menjadi dihormati melainkan apabila ia memiliki ilmu. Sebab itulah kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyuruh malaikat sujud kepada baginda Nabi Adam AS adalah kerana baginda memiliki ilmu yang jauh lebih banyak daripada para malaikat.
Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Telah kami ajarkan kepada Nabi Adam itu akan semua ilmu. Ya, telah akan ajar kepada Nabi Adam alaihissalam itu akan semua ilmu. Maka di sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kepentingan membaca. Kerana apa? Kerana membaca ini adalah kunci kepada ilmu. Sebab tidak mungkin seseorang itu boleh mendapatkan ilmu melainkan dengan melalui ia membaca. Kerana membaca itu meluaskan pandangan, membaca itu juga adalah membuka minda dan fikiran, dan membaca itu juga adalah untuk menjadi asbab kepada hidayah Allah menusuk ke dalam jiwanya. Selain daripada membaca itu juga adalah merupakan pintu kepada ilmu. Maknanya ilmu itu masuk melalui pintu membaca. Ya, melalui pintu membaca. Baik. Kemudiannya, yang kedua kita lihat pengajarannya di sini. Jadi di sini menunjukkan pada kita Islam adalah agama yang mementingkan ilmu. Kenapa? Kerana ilmu membawa kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Ilmu juga membawa kita adalah untuk mengenal tujuan hidup. Ya, berdasarkan kepada Al-Quran. Sebab tu Quran tu dinamakan perkataan Quran diambil daripada perkataan qara'a. Maknanya sesuatu yang perlu dibaca. Ya, kena baca. Bila kita baca Quran, kita akan dapat hidayah. Kalau tak baca, memang tak dapat. Ya, dan bila kita baca Quran, kita akan dapat petunjuk Allah Ta'ala. Jika tidak baca, ia tidak mendatangkan petunjuk kepada kita. Baik, yang keduanya, Allah bukan suruh kita baca saja. Bismi Rabbik ni maknanya nama Tuhan kamu. Yang mana ulama menafsirkan adalah Quran. Sebab apa? Dalam Quran, banyak terkandung nama-nama Allah. Banyak terkandung tentang penceritaan tentang siapakah Tuhan. Yakni Allah lah. Siapakah Tuhan. Dan telah menerangkan padanya akan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, yakni Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, saya dah sebut dah tadi, makna Iqra' itu juga ditafsirkan adalah sebut untuk ingat. Jadi sebab itu, selepas daripada kita membaca dengan tujuan nak dapatkan ilmu, maka Allah juga memberi perintah kepada kita, bila dah dapat ilmu, kita kena ingat. Apa maksud ingat dengan ilmu itu? Maknanya adalah amal. Jadi bila ada perintah Iqra', dia bukan sekadar maksudnya baca saja, tapi baca dan amal. Baca dan buat. Baca dan praktis. Bukan sekadar kita baca, lepas tu kita tinggalkan, kita abaikan, kita lupakan, kita alpakan. Tidak. Kalau tidak, ia akan menjadikan seseorang itu seperti ahli kitab. Yakni Yahudi dan Nasara. Sebab mereka itu orang yang membaca kitab. Tapi mereka tak ingat perintah-perintah, suruhan-suruhan dalam kitab tu hingga menyebabkan mereka lupa dan tidak beramal dengannya. Maka disebabkan oleh kerana itu, Allah Ta'ala memerintahkan supaya beramal. Ingat untuk beramal dengannya. 3. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Iqra' juga maksudnya adalah faham. Maksud Iqra' juga adalah memahami ataupun faham. Ya. Maknanya, kenapa Allah suruh kita faham akan kandungan-kandungan dalam kitab-kitab Allah? Kerana dengan kita memahaminya, kita dapat mengambil pengajaran.
dan juga panduan dan peringatan daripadanya. Maksudnya, pengajaran yang kita ambil dekat sini adalah daripada tafsir perkataan Iqra' tu kita boleh ambil pengajaran dia apa dia? Iaitu bukan sekadar Allah suruh kita mengambil ilmu daripada Quran itu, tapi Allah suruh kita amal daripada Quran itu. Dan yang ketiga adalah Allah Ta'ala menyuruh kita supaya menjadikan Quran itu sebagai rujukan, sebagai pedoman, sebagai panduan, sebagai peringatan hidup, ya, atau petunjuk hidup. Ya. Of course lah, bila kita nak amal, mestilah kita kena ambil amal tu dari Quran. Ya, kalau kita nak ilmu, pastikan ilmu tu daripada Quran. Barulah hidup kita ini akan berada di atas landasan yang betul. Ya. So Allah ingatkan kita soal Alaq ni, saya ulang sekali lagi, ia adalah surah yang menerangkan bagaimana kita hendak membetulkan hidup kita, nak memulai hidup kita di atas landasan yang betul, di atas petunjuk yang betul, di atas kehidupan yang bertujuan menjadikan kehidupan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kehidupan yang bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita, lepas Allah Ta'ala sebut tentang kepentingan ilmu, kepentingan beramal dengan ilmu, kepentingan menjadikan ilmu itu sebagai peringatan yang mengingatkan kita ketika lupa dan alpa. Kemudian Allah sebut pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil, kita sentiasa memulakan urusan kehidupan kita dengan menyebut nama Allah. Iqra' juga saya sebutkan tadi, maknanya juga ulama tafsir udhkur, sebut. Maknanya Allah ajar kita, kita nak buat apa pun dalam urusan hidup kita, sebutlah nama Allah. Bismillah. Nak makan, bismillah. Kita nak buat itu, bismillah. Apa-apa, bismillah. Dan dalam hadis Nabi SAW, baginda menyebutkan, kullu amrin zibalin lam yubda' bi bismillahi fahuwa aqta'. Mana-mana perkara yang penting tapi tak dimulakan dengan menyebut bismillah, maka perkara itu akan putus, akan terputus. Maknanya akan hilang keberkatannya. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita, dalam setiap urusan kita ini, kita kena pastikan sentiasa kita memulakan ia dengan sebutan bismillah. Apa maksud bismillah? Maksud bismillah tu, bi tu, ba tu, ya. Kenapa Allah suruh kita sebut nama Allah? Untuk menunjukkan yang kita ini sentiasa bergantung, bersandar, berharap kepada Allah. Kita nak makan, kita bergantung, ya Allah, kau yang bantu aku makan, yang bantu bagi aku kenyang. Kita nak buat benda tu, kaulah yang memudahkan, kaulah yang mengaturkan, kaulah yang menentukan. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita, dalam hidup ini, kalau nak hidup kita sentiasa terarah, hidup kita sentiasa teratur, mestilah meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mestilah kita sentiasa berpaut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita nak lanjutkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, khalaqal insana min alaq. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan kita tentang kekuasaan dan kebesarannya. Allah Ta'ala ingatkan kita akan kekuasaan dan kebesarannya sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang menciptakan. Khalaq tu yang disebutkan tadi awal. Apa ni? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Allah perlu cerita kita ni dicipta daripada apa? Kenapa? Ya? Kenapa perlu begitu? Yang pertama, ulama menafsirkan
Kerana Allah Ta'ala, dengan Allah memberitahu kepada manusia yang daripada apa manusia diciptakan, itu membuktikan yang bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Tak ada. Tidak ada yang mendahului Allah dalam menciptakan alam ini. Tidak ada. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan. Ya, melainkan Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Ya. Ini menunjukkan pengajaran dia apa? Sifat mencipta ini, mencipta sesuatu ini hanyalah milik Allah. Kena ingat ya, ada beza antara cipta dengan mereka. Mereka sesuatu. Cuma dalam bahasa Melayu kita ni, dia tak ada terjemahan yang tepat. Sebab tu dalam bahasa Melayu kita, mencipta ni pun ada pada perbuatan manusia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, mencipta ni tak ada pada perbuatan manusia. Perkataan khalaqa ni hanya untuk Allah. Habis tu kalau manusia cipta kereta, cipta barang telekomunikasi lah apa ni, dipanggil apa? Dia tak panggil cipta. Dipanggil sebagai perkataan iaitu ibda', bada'a. Bada'a ni juga maknanya mereka. Bukan mencipta, mereka. Dia macam mencipta lah. Tapi beza dia apa dia? Khalaqa dengan bada'a. Khalaqa ni cipta benda yang bahan belum ada. Maknanya kita buat satu benda yang sebelum tu tak ada pun bahan. Tapi kita adakan bahan tu lalu kita cipta. Itu namanya khalaqa dalam bahasa Arab. Tapi kalau bada'a, maknanya bahan dah ada dah. Bahan dah wujud. Cuma kita gabung semua bahan-bahan ni untuk membentuk satu ciptaan. Itu bada'a. Itu bada'a. Sebab tu kalau kita tengok nama Allah ni ada khaliq, ada fatir. Ini semua makna yang mencipta. Khalaqa, khaliq mencipta. Fatir mencipta. Fatirus sama mencipta. Kalau badi'us sama mencipta. Ada 3 ya. Ingat. 4. Ja'ala. Ja'ala menjadikan. So ada ja'ala, ada khalaqa, ada bada'a, ada fatara. Ini bahasa Arab ya. Tapi kalau kita tengok ada di situ yang ada juga pada manusia, ada di situ daripada 4 kalimah tu yang hanya pada Allah. Contoh khalaqa. Khalaqa hanya pada Allah Ta'ala. Sebab Allah ciptakan semua benda ini yang sebelumnya bahan tu tidak ada. Allah yang ciptakan bahan tu, kepada Allah ciptakan pula. Itu khalaqa. Kalau bada'a saya dah sebut tadi. Dah ada bahan lalu disambung-sambung. Wujudlah satu benda. Ini pun Allah pun ada juga. Manusia pun ada, Allah pun ada. Ya. Contohnya Allah dah ciptakan matahari, bulan apa semua. Kemudian Allah bada'a. Menjadikan siang dan malam. Oleh kerana matahari Allah dah cipta, bulan ada. Allah ciptakan yang lain selepas itu pula adalah malam dan siang. Itu bada'a. Kemudian yang ketiga, ja'ala. Ja'ala. Ini manusia tak ada. Manusia tak ada yang ni. Hanya Allah Ta'ala. Ja'ala ni apa dia? Contoh Allah dah ciptakan matahari. Kemudian Allah jadikan ja'ala. Allah jadikan matahari itu mengeluarkan cahaya. Meluarkan cahaya. Ya, maknanya Allah ciptakan matahari dan Allah jadikan matahari itu bercahaya. Ini hanya ada pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita cipta sesuatu. Kita nak bagi dia keluar sesuatu. Tapi kadang-kadang dia tak keluar. Dia tidak keluar. Melainkan Allah Ta'ala yang memberi kudrat pada benda itu untuk dia keluar. Itu ja'ala. Dan yang keempat namanya fatara. Fatara. Kalau kita baca Quran, Allah sebut fatirus samawati. Fatara. Daripada perkataan fatir. Fitrah. Maknanya adalah beza. Yang ni pun tak ada pada manusia. Fatara. Yang ada pada manusia bada'a yang tadi. Fatara ni bila Allah ciptakan sesuatu, Allah ciptakan ianya dengan penuh kesempurnaan. Tak ada sebarang kekurangan. Tak ada. Tidak wujud sebarang kekurangan. Perfect.
Berbeza dengan manusia. Manusia dia cipta secanggih mana pun confirm. Kita bila tengok balik, mesti kita, ada benda je kita nak komen. Walaupun benda paling mahal. Macam orang kata, Bentley kereta paling mahal. Bila kita fikir, check, kalau kita nak komen tu, ada je benda kita boleh komen. Sebab manusia tu bukan fatir. Dia buat mesti dia ada slack juga. Allah akan jadikan otak dia tu ada je benda yang dia tertinggal. Canggih macam mana pun senjata yang mereka buat, mesti ada kekurangan dia juga. Itu sebab nak tunjukkan manusia bukan fatir. Kalau Allah ni dicipta satu benda, tak ada kekurangan lah. Dia perfect. Ya? Di sini, sebab itu penting. Kenapa Allah Ta'ala sebut khalaqal insana min alaq? Kenapa Allah nak kena cerita kat kita yang dia ciptakan kita? Sebab Allah nak buat satu perbezaan antara apa yang manusia cipta dengan apa yang Tuhan cipta. Okey, siapa yang manusia cipta dekat sini? Yang manusia cipta adalah berhala. Sebab tu Allah nak ingat, sebab tu surah Al-Alaq ni surah yang turun kat Mekah. So Allah nak suruh orang musyrikin ni, orang Arab ni, bila dia baca ayat ni, Allah kata aku cipta. Cuma bezakan antara apa yang Allah cipta dengan apa yang kamu cipta wahai manusia. Apa yang manusia cipta? Berhala tu. Yang dikatakan Tuhan tu, benda tu dia cipta. Manusia yang cipta. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, mana mungkin kamu menyembah benda yang kamu cipta? Mana mungkin kamu ini, ya, mana mungkin kamu ini dikatakan hebat, sempurna, sedangkan apa yang kamu cipta itu pun ada kekurangannya, ada kelemahannya. Seolah-olah Allah Ta'ala nak mengatakan pada ayat kedua ini supaya manusia itu, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan menyembah Allah kerana Allah lah yang mencipta kita. Hanya ialah yang layak untuk diibadahi dan untuk disembah kerana dia mencipta kita, maka kelayakan menyembah hanya untuk dia, bukan berhala. Sebab berhala tu dicipta, bukan mencipta. Okay, itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, kenapa Allah Ta'ala sebut aku ciptakan manusia daripada segumpal darah. Kerana Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita, dengan manusia mengetahui asal usul penciptaannya, manusia itu akan merasa rendah diri dan merasai sifat perhambaan yang ada pada dirinya. Sifat perhambaan yang ada pada dirinya. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata manusia ni daripada segumpal darah, alaq, yang mana segumpal darah itu daripada mani sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala nak mengatakan segumpal darah ini adalah merujuk kepada satu kejadian yang amat lemah. Amat lemah. Alaq ni kalau kita tengok dalam bahasa sains hari ini dipanggil embrio. Embrio yang mana bentuknya seperti lintah. Alaq ni kenapa Allah panggil alaq? Sebab dia melekat di apa tu, perut ibu, di rahim ibu. Dia lekat di rahim ibu, disangkut di rahim ibu. So Allah Ta'ala guna perkataan alaq. Alaq ni maknanya apa? Bergantung. Sebab bila apa tu, embrio tu melekat di dinding rahim, maknanya kalau dia tak lekatkan dinding rahim, dia tak boleh hidup. Sebab di situlah dia akan dapat apa yang ibu tu makan. Bayi tu akan dapat. So Allah Ta'ala nak tunjukkan, dalam hidup manusia ni, memang sifat manusia ni, dia perlukan tempat bergantung. Kerana dia hamba. Kerana dia lemah. Dia dhaif. Dia tidak ada keupayaan. Sehebat mana pun manusia ni, ada masanya dalam hidup-hidup dia, ada fasa dalam waktu-waktu tempoh dalam hidup dia, dia perlukan sesuatu yang menjadi tempat pergantungan dia.
Confirm mana ada orang hidup kat dunia ni, tak kisahlah Firaun ke apa ke, mesti ada dia bergantung. Contohlah, kita ambil contoh Firaun. Firaun yang mengaku Tuhan pun, dia ada juga tempat dia kena bergantung untuk mempertahankan jawatan dia. Siapa dia? Tukang sihir. Sebab tu Firaun, dia bela tukang-tukang sihir. Dia jadikan tukang sihir itu senjata untuk mempertahankan kedudukan dia. Siapa tak dengar cakap dia, dia suruh arahkan tukang sihir ni, sihir orang tu. Bagi mati kawan tu. Pertahankan, protect dia punya kedudukan, kuasa dia. Tara mengaku Tuhan pun bergantung pada tukang sihir. Suatu nak lawan dengan Nabi Musa pun, dia tak berani lawan sendiri, Firaun ni. Dia gunakan tukang sihir. Sebab pada zaman beliau, orang takut dengan tukang sihir ni, magician ni. Sebab dia ada kelebihan-kelebihan yang boleh mendatangkan mudarat pada orang lain. Itu sifat manusia. Hebat macam mana pun, ada masa hari dia sedih, dia perlu bersandar dekat bahu isteri dia ke, mak bapak dia ke, untuk dia mengadu. Sebab tu Allah nak sampaikan pengajaran pada kita. Supaya manusia ini jangan bersikap angkuh. Jangan bersikap sombong. Jangan bersikap angkuh dan sombong, kerana mereka ini tetap memerlukan tempat bergantung. Al-alaq. Dan tidak ada sebaik-baik tempat pergantungan melainkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebaik-baik tempat bergantung bagi manusia. Ya, sebaik-baik tempat bergantung bagi manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala menggelarkan dirinya Allahus Samad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah tempat bergantung manusia. Allahu As-Samad. Ya. Baik. Okey, kita lihat dekat sini. Kejap ya. Sifat ya. Kita tengok bagaimana sifat orang yang beriman itu, mereka sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apakah konsep bergantung kepada Allah Ta'ala? Kita nak tengok tentang bagaimana nak menjadikan kita ini sentiasa bergantung pada Allah. Ada satu apa kita panggil tu? Ada satu perkara yang Allah syariatkan untuk menjadikan kita bergantung pada Allah. Apa nama dia? Tawakkal. Nampak? Sebab Allah selalu sebut dalam Quran, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Sentiasalah bergantung kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sebab itulah ayat ini Allah menyuruh kita, pengajaran dia, sentiasa dalam hidup ni bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ayat ini juga menunjukkan kepentingan bertawakal. Sebab tawakal tu salah satu ciri-ciri tanda iman yang sempurna. Karena Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang suka bertawakal. Maksudnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam tawakal ni jangan disalah ertilah. Bukannya kita berserah pada Allah Ta'ala aja semua benda sampai menafikan usaha kita. Ini tak benarlah. Sebab itu asas tawakal tu ada 5. Ya, ada 5. Untuk kita menjadi hamba yang benar-benar bergantung pada Allah melalui tawakal itu, ada 5 proses yang perlu untuk kita penuhi. Yang kalau tak ada 5 ni, kita tak dikatakan sebagai bergantung pada Allah Ta'ala. Yang pertamanya adalah yakin. Yang pertamanya adalah yakin. Yakin apa? Meyakini Allah lah sebaik-baik tempat bergantung. Sebaik-baik penolong. Tidak ada. Kena yakin tau, bukannya ragu-ragu. Bukan rasa-rasa.
Tidak ada yang lebih kita yakini yang boleh tolong kita, yang boleh uruskan, bantu masalah kita, melainkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau tak ada yakin, rukun pertama dah terbatal lah pada tawakal itu. Yang kedua, tawakal itu pula adalah dalam erti kata amal, usaha. Mesti kena ada usaha. Ikhtiar dia panggil. Lepas yakin apa dia? Ikhtiar. Kalau sekadar yakin tak ada ikhtiar, itu bukanlah tawakal. Tetapi itu adalah orang yang berserah bulat kepada Allah dan ia menyalahi tawakal. Dan ia menyalahi tawakal. Maka disebabkan oleh kerana itu, mesti kena ada sifat tawakal. Usaha, ikhtiar. Minta maaf. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ Allah. Bila kamu dah berazam, maknanya bila kamu dah berusaha. Yang ketiga, antara syarat bagi tawakal itu juga setelah usaha, yakin, batu kita usaha. Lepas usaha, mesti kita kena ada sangkaan baik. Ataupun disebut sebagai harap. Sangkaan baik dengan berharap pengharapan kepada Allah. Dengan berharap pengharapan kepada Allah. Maknanya bila kita dah usaha, kita mesti ada sifat harap. Harap Allah Ta'ala bantu. Merendah dirilah. Harap Allah mudahkan. Harap Allah Ta'ala uruskan. Ya? Harap dalam erti kata bersangka baik pada Allah. Dan yang keempat, mesti kita kena ada beriring bersama dengannya adalah selepas daripada sangka baik dan harap kepada Allah Ta'ala tu, mesti kita kena ada permohonan. Yakni doa. Suatu tawakal mesti diiringkan dengan doa. Kita sambil usaha, harap. Apa bukti harap tu? Doalah. Mintalah pada Allah. Suatu Allah kata, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada aku kamu sembah. Hanya kepada Allah lah kita minta tolong. So kena minta. Kalau kita tak minta, dia tak jatuh konsep tawakal. Kemudian yang terakhir adalah redha. Yang kelima adalah redha. Maknanya mesti penghujungnya lepas kita dah doa, kita dah usaha, kita dah yakin, kita dah harap. Apa saja keputusan yang terjadi, mesti ia diakhiri dengan redha. Mesti diakhiri dengan redha. Iaitu kita redha dengan apa yang Allah tetapkan dalam masa yang sama. Dalam kita redha itu, kita mengetahui itulah yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan pada kita. Yang paling terbaik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan pada kita. Okey, baik. Kemudiannya, kita ambil last pada ayat ketiga. Iqra' wa rabbukal akram. Allah ulang sekali lagi, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah. Tadi Allah kata, baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kali ini Allah bawakan pula, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah. Akram, yang maha pemurah atau yang maha mulia. Yang maha mulia. Yang awal disebut menciptakan. Sebab apa? Sebab yang awal tu Allah nak ingatkan kepada kita siapa diri kita. Apa asal usul kita? Kita hanya hamba yang sentiasa perlu bergantung, perlu taat, perlu patuh dan tak boleh ingkar kepada Allah. Tapi fasa yang kedua ni, Allah menyebutkan tentang rahmat dia pula, akram dia. Sifat pemurah dia, sifat pengasih dia, sifat tidak berkira-kira ia kepada
hamba-hambanya. Ya. Baik. Maka dekat sini Allah Ta'ala sebutkan pula antara sifat pemurah Allah dan juga sifat tidak berkira-kiranya Allah Ta'ala itu kepada hambanya. Ya, kepada hambanya. Baik, kita lihat. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan di sini? Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita setelah kita dah tahu asal-usul, kita perlu bergantung pada Allah dalam hidup ni. Allah ingatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih, sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Ya, bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu cipta kita saja, tetapi dia juga bersifat pengasih kepada kita. Okay, saya bagi contoh untuk kita faham ayat ni terlebih dahulu dengan tafsiran yang betul. Ingat ya, setiap benda yang manusia cipta, pasti apa yang manusia cipta tu tidak semuanya ada sifat belas kasihan. Contoh manusia cipta kereta lah contohnya. Dia buat kereta. Walaupun dia buat adanya safety lah. Ya, macam-macam lah dia buat. Ada seat belt, ada beg udara, ya, untuk mengelakkan kecederaan dan sebagainya. Ya, macam-macam lah sistem yang manusia buat, nak kawal keselamatan, nak kawal apa, nak kawal itu dan seumpama dengannya. Tapi oleh kerana manusia ni tak ada sifat pengasih dan penyayang. Bukan semua manusia ada sifat pengasih dan penyayang. Ya, bukan semua. Maka disebabkan oleh kerana itu, pasti akan ada apa yang disebutkan sebagai manusia yang menyalahgunakan apa yang dia ciptakan itu untuk keburukan. Pasti ada nilai-nilai yang tidak baik di situ. Jika nak dibandingkan dengan Allah, apa yang Allah cipta, semuanya tidak memberikan mudarat kepada kita, melainkan kerana manusia itu sendiri yang melanggarinya. Melainkan manusia itu sendiri yang melanggarinya. Tapi manusia dicipta apa pun, kadang-kala benda yang diciptakan itu, bila dia tidak ada sifat pengasihnya, dia akan gunakannya sebagai benda yang menzalimi balik kepada manusia yang lain. Ya, kerana contohlah macam manusia cipta kereta, memang baguslah. Tapi kadang-kadang dalam bagus-bagus teknologi lah, boleh jalan sendiri pun, matikan orang pun banyak juga sebab sistem tak berfungsi. Ya, dan seumpama dengannya. Ataupun kadang-kala mereka itu terlalu tamak kepada keuntungan, sampai kadang-kala apa yang mereka jual itu lebih memberikan kepentingan, keuntungan pada mereka tanpa memberikan belas ihsan kepada orang yang memerlukan. Ya, dia tak sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berlaku adil pada semua. Maka dekat sini, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha kaya, akram. Akram ni maha kaya dan suka memberi. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita mempelajari salah satu daripada sifat Allah Ta'ala itu. Yang pertama, sentiasa mengharapkan di sisi Allah Ta'ala itu akan kurniaannya. Sebab Allah tu maha kaya, jadi Allah suka jika kita sentiasa meminta kepadanya, meminta kurniaan daripadanya, sebab dia maha kaya, dia boleh beri. Berbeza dengan manusia. Manusia kalau dia bukan mahal lah, kalau dia kaya, lagi banyak orang meminta, lagi dia tak suka, kerana dia bimbang kekayaannya akan berkurangan. Sebab tu Allah sifatkan diri dia akram. Ya, sebab Allah suka jika manusia meminta-minta padanya. Lagi banyak manusia minta, lagi Allah sayang. Sebab tu Allah sifatkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika manusia bertanya kepada kamu wahai Rasulullah, ya,
ketika mereka berdoa, apakah mereka jauh atau dekat dengan Allah? Jawablah, Allah sangat dekat dengan mereka. Maknanya Allah sukalah, ya, Allah suka dengan mereka meminta itu kerana Allah Maha Kaya. Allah ingin memberi kepada hambanya, tetapi hambanya yang menyombongkan diri daripada meminta kepadanya. Cuma bila Allah Ta'ala Maha Kaya, kita kena ingat, kekayaan Allah Ta'ala itu Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, apakah kekayaan yang paling bernilai yang Allah berikan pada hambanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni petunjuk Allah Ta'ala. Dengan petunjuk itulah manusia mendapat iman, amal dan sebagainya. Redha Allah, keampunan Allah, itulah yang paling bernilai dan berharga. Dan yang kedua, yang menunjukkan kurniaan Allah yang paling berharga adalah merupakan nikmat syurga yang Allah Ta'ala ciptakan dan yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya oleh kerana kita selalu bergantung pada Allah, Allah suruh kita meminta padanya, jangan meminta kepada selain Allah Ta'ala, sama ada ketika susah, senang, sedih dan sebagainya. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, mintalah kurniaan Allah yang paling terbaik di sisinya. Ya, tidak lain dan tidak bukan kurniaan Allah Ta'ala yang paling berharga, yang paling baik di sisi Allah adalah merupakan iaitu hidayahnya, redanya, keampunannya dan rahmatnya, dan yang penutupnya adalah merupakan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu Allah kata Al-Akram, kerana Allah memberikan banyak nikmat-nikmat kepada manusia di dunia, tetapi yang paling besar kenikmatan itu adalah kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wallahu ta'ala alam, kita tangguh sekadar itu. Nanti insya-Allah kita akan menyambung semula pada ayat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.